yang berharga. Kalau ustaz-ustazah sampaikan kepada yang lain. Tuan-tuan pula yang jadi daurah kitab macam saya di tempat lain pula. Sayyidina Umar wasiat ni begini, berwasiat supaya orang yang datang memberi takziah diberi makan. Itu yang kata kalau orang datang berwasiat takziah di rumah kita, boleh kita bagi makan. Ini katanya hatta tu'ina Umar, sehingga Sayyidina Umar ditombakkan radhiyallahu ta'ala fa'amara Suhaiban. Sayyidina Umar mengarahkan Sayyidina Suhaib Ar-Rumi ay yusalliya bin nas salatan, untuk menjadi imam kepada orang ramai 3 hari. Wa amara ayaj'ala lin-nasi ta'ama, dan beliau perintahkan supaya siapa yang datang bagi makanan. Itu dalil kata boleh. Yang sejarah mayat boleh kita bagi makan. Bagi makan pun tak ada lah kambing golek, tak ada lah sop ekor, biskut mayat ataupun apa kat Melaka ni biasa apa, nyok apa nama tu, biskut nyok, biskut nyok dengan teh apa tu teh wangi. Jamuan kematian mengikut Sayyidatuna Aisyah. Tengok daripada Aisyah zaujin Nabi, isteri Nabi. Kenapa disebut zauj? Asal zauj ini pasangan. Zauj ini boleh jadi laki, boleh jadi perempuan. Tetapi apabila ulama ilmu faraid melihat ini bahaya kalau kita tidak bedakan. Jadi zauj lelaki, zaujah perempuan. Itu asal muasalnya. Saya mohon maaf ya, mohon maaf sangat-sangat. Faraj itu asalnya lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Bedanya apa? Bedanya besar dengan kecil je. Mohon maaf saya cakap ilmiah ni. Kalau lelaki faraj, mohon maaf, faraj ni maksudnya yang terbuka. Tapi lelaki ni terbuka, dia kecil, perempuan besar. Sebab tu disebut faraj. Saya nak sebut ni sebab apa? Nanti tuan-tuan pergi kat kedai, dapat jumpa buku Abwabul Faraj, itu lagi menjerit dibuatnya. Mohon maaf ni siapa yang dirty minded, once you see the book with the title of Abwabul Faraj, ya Allah, takut siapa yang buat buku ini. Walau dia tidak tahu maksud Faraj dekat sini apa. Faraj maksud sini maksudnya buka. Abwabul Faraj, pintu-pintu yang membuka segala kerungsingan, merongkaikan segala kekhususan. Itu buku tu kalau jumpa cari, sebab buku tu ada doa dalam tu, ada amalan yang dikarang disusun oleh Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki. Tapi tajuknya pelik sikit, Abwabul Faraj. Tapi jangan fikir benda lain tu yang saya sebut tadi tu supaya kita faham rahsia. Annaha kanat Sayyidatuna Aisyah idza matat al-mayyitu min ahliha, apabila ada mayat daripada ahli keluarga beliau, fashtama bidzalikanna nisa, maka adalah perempuan tolong-menolong sama berkumpul. Thumma tafarraqna, kemudian semua pakat baliklah, illa ahlaha wa khassataha, melainkan ahli keluarga Sayyidatuna Aisyah dan orang-orang yang khusus saja. Amarat bi burmatin min talbinah fatudihat, dan beliau arahkan supaya dimasak. Apa kat sini? Menyuruh membuat kuih tepung dicampur madu, lalu dituangkan ke bubur. Ni thumma sunia sarid, kemudian diletak tepung yang namanya sarid. Ini macam apa nama bubur sarid. Fasubbatil talbinatu alaiha, diletakkanlah di atasnya bubur tu tadi. Thumma qalat, kata Sayyidatuna Aisyah, kulna minha, makanlah kamu semua daripada ini. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, talbinatu mujammatun li fuadil marid tudhibu ba'd al-huzn. Makanan yang tadi tu kuah tepung dicampur madu, kemudian diletak dekat roti, itu adalah apa? Boleh menguatkan hati orang-orang yang sakit. Maksudnya jangan sedih sangat, menghilangkan sebahagian daripada kesedihan. Ni kalau perempuan sedih-sedih, buatlah ni tepung. Buat macam ni, kuah tepung campur dengan madu. Buatlah nanti kalau sedih-sedih, handphone hilang kan, iPhone 6 hilang, 7 hilang, buat itu.
Yang kedua, makan labu. Labu betul-betul labu pumpkin tu, bukan labu air tu. Sebab Nabi sebut, ya Aisyah, wahai Aisyah, idza tabakhtum, kalau kamu memasak, fa'akthirud dubba, banyakkan masak labu. Fa'innahu yushaddidu qalbal hazin, sebab buah labu itu boleh menguatkan hati yang sedih-sedih. Nanti lakulah labu nantilah. Siapa yang sedih-sedih, abang gaji sedih, masak lemak labu, ataupun masak bingkai labu, ataupun pengat labu, masak, insya-Allah tak sedih abang gaji itu, insya-Allah. Muslimah pun macam tu juga. Ini memang Nabi sebut ni. Ya Aisyah, idza tabakhtum, bila kamu masak, fa'akhirud dubba, banyakkan masak labu. Fa'innahu yushaddidu qalbal hazin, dia menguatkan hati yang sedih-sedih. Kenduri tahlil arwah selama 7 hari sudah ada sejak zaman para sahabat. Kata Taus tabi'in illa al-mauta, sesungguhnya orang-orang yang mati yuftanuna fi quburihim sab'an, mendapat fitnah, diuji dalam kubur mereka 7 hari. Fakanu, adalah mereka itu, yastahabbuna ayyut'ima anhum tilkal ayyam, mereka suka kalau dibagi makan kepada mereka pada 7 hari itu. Maksudnya berkat makanan, sedekah ke orang. Satu lagi guru saya pesan, kalau boleh, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita meninggal dunia, ya, dalam masa 7 hari, cuba khatamkan la ilaha illallah 70,000 kali. Ada dalam buku, itu namanya Al-Munjiyah As-Sughra. Sampai di kalangan ahli keluarga kita meninggal, dekat kubur tu jangan balik dulu. Ahli keluarga khatamkan Suratul Baqarah. Bagi-bagi tak apa, seorang baca 3 muka surat, anak 12, seorang bagi sikit-sikit, tak apa. Kalau nak bagus lagi, minta tolong anak-anak tahfiz, bagilah sedikit duit mereka, khatam surah Al-Baqarah. Kalau 40 hari kat situ lagi bagus, kalau banyak duit lah. Kalau tak juga, jangan sampai tak baca Qul huwallahu ahad 11 kali. Paling bagus, kita dekat rumah khatamkan 70,000 kali la ilaha illallah. Itu namanya Al-Mundiyah As-Sughra. Paling bagus lagi, Qul huwallahu ahad 100,000 kali. Dalam kitab ni saya ada sebut, itu Al-Mundiyah As-Sughra. Baca sampai habis Yasin tu, jangan kepala ada Yasin. Qul huwallahu ahad tadi tu, baca sampai habis. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, jangan kepala saja. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu, qul. Itu cepat habis. Ada dalam buku ni namanya Al-Mundiyah As-Sughra dengan Kubra. Kenduri tahlil arwah selama 7 hari sudah ada sejak zaman para sahabat. Sama juga tadi, sama kan? Cuma kata Ibnu Umayyah ditambah sikit, al-mu'min yuftanu sab'an, orang mukmin for the first 7 days diuji Allah. Wal munafiq 40 sabahan, orang munafik setiap 40 pagi. Itulah tujuan kita baca buat kenduri 7 hari itu. Paling kurang kita tahlilkan, sedekahkan kepada beliau. Tak ramai-ramai dekat rumah nak beranak, apa salahnya? Kenduri tahlil selama 7 hari sudah ada sejak zaman para sahabat. Saya baca, ya, supaya tuan-tuan yang faham bahasa Arab rujuk dekat sini. Walinakhtimal kitaba bil lataifin, kita tutupkan kitab ini dengan lataif, beberapa perkara yang halus-halus dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti, beliau kata yang pertama, al-ula anna, sesungguhnya sunnatul it'am adalah sunnah ini kita terjemah amalan tradisi memberi makan sab'ata ayyamin, selama 7 hari. Balaghani, telah sampai kepadaku, annaha mustamirratun, adalah ia berterusan ilal sampai sekarang, di Makkah wal Madinati, di Makkah dan Madinah. Fadhahir, maka zahirnya annaha, sesungguhnya amalan bagi makan 7 hari lepas kematian tadi ini, lam tutrak min ahdi sahabah, tidak pernah ditinggal daripada zaman sahabat ilal sampai sekarang, sampai zaman
Jalaluddin As-Suyuti kurun yang ke berapa ni? Ke-10. Wa annahum adalah para sahabat ataupun para tabi'in yang buat yang ini, akhaduha khalfan an salafin ila sadril awal. Adalah orang yang buat ini mengambilnya daripada orang sebelumnya, kemudian sebelumnya sampai kepada zaman salaf, sampai kepada as-sadril awal, ai zaman sahabat. Siapa sebut ini? Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kuat. Masya-Allah. Kenduri tahlil arwah mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Faman qasada bi fi'li syai'in minhu, siapa yang buat kenduri tahlil itu dengan apapun, dafa'a al-sinatul juhal, supaya dia mengelak daripada lidah orang-orang yang jahil mengata, wa hawbihim fi 'irdihi, dan sebablah mereka itu dengan mengata berterusan kerana meninggalkannya dalam mengatanya, bisa bagi tarki, kerana meninggalkan amalan, tidak buat seperti orang lain buat 7 hari 3 hari tadi. Yurja, diharapkan an ayyuktaba lahu thawabu dzalika, maka diharapkan dapat mudah-mudahan ditulis baginya pahala. Akhdan min amrihi, dia mengambil daripada salawat, daripada arahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Seterusnya, Mufti Kerajaan Johor, yang orang alim, kubur beliau ada di Bukit Sembilan dekat Johor, ya, Johor Bahru. Mufti Kerajaan Johor Datuk Sayyid Syekh Alwi bin Tahir Al-Haddad, dalam fatwanya yang dikumpulkan oleh Jawatan Kuasa Lajnah Fatwa Jabatan Negeri Johor, menyebutkan seperti berikut. Kata beliau, saya baca: apa hukum memperbuat kenduri 3 hari, 7 hari, 14 hari dan 40 hari dan 100 hari di rumah mayat? Jawapan: ini jika dijadikan sebagai sedekah, buat semua ni tadi ni, kalau dibuat sebagai sedekah bagi orang-orang mati dan hadiah tahlil adalah harus, boleh. Dan jika berhimpun mengikut sebagaimana yang diperbuat oleh orang zaman sekarang, tidak ada diperbuat oleh orang Islam zaman dahulu, memang tidak adalah. Dia kata dengan tahlil dengan apa semua sekali itu, tapi benda ini harus. Ulama telah berkata dalam yang kita buat ni, berkata